أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia barisan kepimpinan Masjid Cing Hulu, barisan rezeki pegawai, para imam Bilal serta jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya gugup. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi sekali syukur kita kehadrat Allah, masih lagi diizinkan pada tahun kali ini untuk sama-sama masuk ke bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan. Ya Ramadan Karim. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah. Allah jadikan kita istiqamah dalam melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah pun difardukan ke atas mereka-mereka yang sebelum kamu, umat-umat yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini mukadimah ya. Jadi orang yang bertakwa itu, kalau kita tengok, kita dengar dalam khutbah Jumaat, itu merupakan salah satu daripada rukun khutbah, berpesan kepada takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Antara cara bertakwanya iaitu apa dia? Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu antara yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan dengan puasa kita kali ini kita dapatlah dengan sesungguhnya, dengan semangatnya untuk sama-sama melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sempurnanya. Contohnya apa contoh? Suruhan Allah. Antaranya kita tengok dalam rukun Islam kita itu, pertama menunaikan solat. Mudah-mudahan dengan puasa kita kali ini kita dapat melaksanakan menunaikan solat dengan lebih sempurna, mudah-mudahan. Contoh situ pun ada ayat tu kan. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu ke atas orang-orang yang beriman kitaban mawquta, telah pun ditentukan waktu-waktunya. Jadi ini antaranya adalah galakan untuk kita melaksanakan solat di awal waktu, kerana antara waktu yang Allah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kita umatnya, iaitu menunaikan solat di atas waktunya. As-salatu ala waqtiha, solat di atas waktunya. Jadi kesempatan puasa inilah mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan solat sebaik mungkin, antaranya menunaikan solat di awal waktu secara berjemaah di surau dan juga di masjid. Tak dapat pun, tak mampu pun, kita buatlah solat kita berjemaah juga di mana-mana sahaja, dengan sesiapa sahaja. Berjemaah paling kurang 2 orang, just 2 person only, beres insya-Allah. Kita cuba. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang bertakwa.
Yang kedua apa lagi yang kedua tu? Tentang solat tu. Wa aqimis solata innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunaikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan fahsya, melakukan kemungkaran dan juga perkara-perkara yang keji. Mudah-mudahan puasa kita kali ini juga sama juga. Kita menjadi orang yang bertakwa dengan memperbaiki solat kita, ya. Dan kerana solat kita itu kita terhindar menjauhi perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang Allah larang. Dan yang ketiganya, tak ada modal ni, ini modal ni. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah, ya, orang-orang beriman yang mana solat dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan dengan puasa kita ini juga kita menjadi orang yang bertakwa, iaitu kita melaksanakan suruhan Allah, iaitu solat, dan kita solat dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki solat kita insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, kerana apa? Semangat Ramadan, ya, yang kita dapat capai pada tahun ini, alhamdulillah. Kan kita tengok jemaah kita pun alhamdulillah ramai semua juga bersemangat, ya, bawa sejadah masing-masing dan sebagainya, ya. Duduk pun dah boleh rapat-rapat sedikit kan, ya, rapat-rapat apa ni, kadar sejadah lah, ya. Mematuhi SOP yang ditetapkan oleh JAIS dan juga oleh KKM. Dan takwa ini juga antara lainnya kita meninggalkan apa yang Allah larang, kan, menunaikan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, kita perbaikilah, kita cubalah tinggalkan apa yang Allah larang. Banyak perkara-perkara yang Allah haramkan kepada kita untuk melaksanakannya, cubalah kita tinggalkan, ya. Kita jaga aurat kita, ya, kita jaga lidah kita, mulut kita, yang daripada perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala amalan kita. Itu yang risau tu, ya. Kan, kita beribadah dengan baik, kita membaca Quran, kita solat malam, solat tarawih dan sebagainya, ya, solat fardu di awal waktu dengan khusyuk dan sebagainya. Tiba-tiba semuanya tu hilang pahalanya. Kenapa? Kerana kita berlaku zalim pada orang. Antaranya lidah. Kita mengata mengutuk orang. Bulan puasa duk mengumpat orang. Ya, duk mengutuk orang, mengata orang, mengeji orang. Itu kita ada masalah dah tu. Kerana pahala kita akan hilang, ditarik kepada orang yang kita zalimi tersebut. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sedikit mukadimah sebelum kita teruskan kepada kitab kita insya-Allah. Sebab saya tahu tazkirah Ramadan dah ada banyak kan, ya, tazkirah nikah dan sebagainya. Masjid ni biasanya ada kan tazkirah selepas tarawih atau semasa tarawih? Oh, tak ada langsung. So subuh ni jelah. Oh, tak prepare pula. Tak apalah, ya. Kita baca kitab lah, ya. Boleh insya-Allah. Sambung kitab kita Bahrul Mazi, jilid yang pertama, bab solat. Bab ma jaa fil i'tidal fi sujud. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh betulkan diri dan sempurnakan pada sujud. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula setengah daripada kesempurnaan sembahyang itu, iaitu membetulkan siku dan tangan. Dan jangan beri akan dia berhampar ke bumi sebagai anjing. Oh, ini sambungan yang lepas ni, ya. Menghamparkan lengannya, jangan menjadikan seperti anjing menghamparkan lengannya pada waktu tidur. Maka yang demikian tidak disuruh syarak, melainkan hendaklah jaga jangan berhampar ke bumi. Ia adalah yang demikian itu dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, bunyinya, an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia, idza sajada ahadukum falyatadil,
bila sujud seseorang daripada kamu, maka hendaklah betulkan diri di dalam sujudnya. Wala yaftarishu dhira'aihi iftirashal kalb, dan janganlah menghamparkan dua lengannya sebagai menghampar anjing akan lengannya ke bumi, iaitu lepapkan, ayat lama, lepap, debu, lepap siku dengan lengan sekaligus lepap atas bumi, dilepapkannya, dan bertelekan dirinya di atas dua lengan itu, maka yang demikian itu menghuduhkan rupa kelakuan sembahyang. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, ada juga pada bab ini riwayat daripada Abdul Rahman bin Syabal dan juga Anas bin Malik dan juga Abi Hamid dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Lagi bermula hadis Jabir ini hasan lagi sahih, dan juga dikeluarkan juga hadis ini, diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih kedua-duanya. Okey, baik. Ini satu hadis, ya, melarang kita daripada kita ketika sujud kita menurunkan lengan kita seperti hamparan anjing. Nak nampak benda tu tak elok betul, sehingga kan diumpamakan dalam hadis ini seperti anjing. Ya, meletakkan iftirash al-kalb, seperti anjing yang tidur. Nak nampak, ya, berat, maknanya beratlah. Ya, satu larangan yang mana nampak memang huduh benar. Anjing tu tahulah kan, ya, binatang mughallazah kan, segala yang berkaitan dengan anjing itu mughallazah, najis yang berat, maknanya huduhnya. Jadi bila kita duduk sujud, jangan sekali-kali kita letakkan siku kita sepenuhnya, ya, di atas tempat sujud. Kena angkat siku tu kena angkat. Ya, siku tu kena angkat. Di sini ada hadis larangannya. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah menghantarkan tangan pada sujud, dan maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud hadis yang menyebutkan jangan menghampar tangan seperti hamparan anjing, ya, itu maknanya bahawasanya sayugia bagi orang yang sujud itu hendaklah menghantar ia akan dua tapak tangannya atas bumi, dan mengangkat ia akan dua sikunya daripada bumi, dan daripada dua lambungan akan sebagai angkat yang bagus. Kena angkat yang elok, ya. Jangan macam tu, jangan duduk menghamparkan ke bumi terus. Dengan sekira-kira zahir celah ketiaknya bila tidak bertutup. Jadi kalau anda kata kita duduk sujud macam tu, ya, sujud kita terbuka, seolah-olah nampak ketiak, seolah-olah, sekiranya ketiak itu tidak tertutup. Kita pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai baju, tak nampak lah kan. Cuma seolah-olah, kalau tak pakai baju ni, terbuka baju kita ni, nampak ketiak. Itu dia, ya, untuk sujud. Dan bermula ini pengajaran ittifaq ulama atasnya, atas sunatnya. Maka jika meninggal seseorang akan dia adalah ia memperbuat tidak bagus, dan tegah itu ialah tegah karahah tanzih, dan sembahyang sah, wallahu a'lam. Dia adalah hukumnya makruh lah, ya, makruh, ya, karahah tanzih, makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Apa yang dituntut syarak supaya ditinggalkan. Dia beri pahala apabila kita mematuhi arahan tersebut. Ya, itu makruh tanzih. Syarak agama kita, ya, menuntut kita untuk meninggalkan daripada ketika sujud menentakkan siku kita ini seperti hamparan anjing. Kita tinggalkan benda itu, kita beroleh pahala. Ya, tetapi tidak dikenakan balasan azab, ya, jika dilakukannya. Hanya tak comel lah, ditegah sahaja. Ya, tinggalkan boleh pahala, tetapi kalau kita buat, tidaklah berdosa. Ya, tidak berdosa. Sebab tu bila makruh ini kita tinggalkan perkara yang makruh, itu yang terbaik. Dapat pahala.
Tapi kalau kita buat juga, tidaklah mendapat dosa, dan solat kita tetap hukumnya menjadi sah. Itu makruh. Sebab tu perkara makruh ni eloklah kita tinggalkan. Ya, sepada Ramadan inilah peluang kita untuk meninggalkan perkara-perkara makruh yang kita banyak lakukanlah. Kan? Mudah-mudahan ya, kita beroleh pahala atas sebab kita meninggalkan perkara-perkara makruh tersebut. Apa dia perkara makruh itu? Tuan-tuan tahulah ya. Banyak benda lah makruh-makruh ni. Baiklah. Masalah menghantarkan tangan pada sujud, mengapakah ditegah akan dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, berkata ulama, dan bermula hikmah kelebihan pada tegah menghampar tangan seperti menghampar anjing tidur itu, ya, kerana bahawasanya kelakuan mendirikan siku dan merenggangkannya daripada dua lambung itu lebih kuat pada rupa tawaduk. Nampak lebih bersungguh-sungguh kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri kita kepada Allah, dan lebih bagus pada mengenakan dahi dan hidung ke bumi. Ya. Sebab itu ada setengah-setengah ya kitab menerangkan antara lainnya untuk sujud ini lebih baik, lebih bagus, lebih afdal, sunat kita menekankan sedikit dahi kita ke bumi. Jadi antara cara nak bagusnya itu, itulah kita tekan ya, dengan siku kita naik ke atas. Ya, kaki belakang kita tegakkan. Ya. Kaki belakang kita tegakkan. Tegakkan di sini, kita berpijak di atas, kita tekan kaki kita itu di atas perut anak jari. Sekurang-kurangnya satu perut anak jari. Biasanya apa? Ibu jari lah. Biasanya ibu jari, kan? Sekurangnya kita letak. Sebab tu kita ketika sujud, dengan kita lembikkan kaki belakang kita ni, kena nampak sedikit kita tawaduk kepada Allah, bersungguh kita untuk menyembah Allah, bersungguh kita untuk merasa kita ni rendah diri kepada Allah. Ya, ini sembahyang hilang semangat. Kaki belakang lembik. Kaki belakang ketika sujud tu dah bersedia dah untuk duduk tahiyat. Ya, duduk tahiyat macam tu kan? Ya, macam tu duduk tahiyat. Dah macam ni dah. Sebelah kaki je diri, lagi sebelah lepeh dah. Itu tak sah tu. Ya, sebab tidak sempurna rukun sujud. Kalau rukun sujud ada 7 anggota dia. Antaranya dua kaki tu, dua perut ibu jari kaki. Lepas tu kena betul-betul. Ni time ni lah kita nak mengubah ya, diri kita dengan semangat Ramadan. Kerana Ramadan ini bulan yang penuh barakah, bulan orang beribadah, kita semangat untuk beribadah. Betul tak? Ya? Jadi kita cuba buat yang terbaik. Sujud bersemangat, menunjukkan tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setengah-setengah orang tu bila ditanya kenapa duduk macam tu, ya, menghamparkan seperti anjing tu, ya kan? Dia kata sebab apa? Ini nampak lebih tawaduk. Tu salah juga tu. Ya, nampak lebih tawaduk, lebih merendah. Jadi setiap amalan kita itu pastikan kita beramal dengan ada ilmu. Tidak ilmu. Sebab tu dia bacakan tazkirah, dia sampaikan ilmu-ilmu, dia bacakan hadis Nabi, supaya amalan kita itu bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan akal kita semata-mata. Segi akal kita dah rendahkan tu, itulah nampak tawaduknya tu kan. Ya, nampak kita merendah diri kepada Allah tu. Tak rendah betul tu. Padahal silap. Sedangkan itu merupakan perkara yang makruh. Yang ditegah. Ya, yang tidak comel. Sebab tu kita nak beramal mesti ada ilmu. Itu dia belajar tu. Ya, jadi kita tahu bahawasanya rupanya tawaduk itu dengan kita sujud dengan lebih bersungguh-sungguh. Iaitu dengan kita membuka siku kita, mengangkat siku kita. Ya, dengan kita tegakkan kaki belakang kita. Tentang rapat buka itu khilaf ulama lah. Ya, yang tu tak apalah. Ya, saya pun dah banyak kali dah cakap benda tu. Itu khilaf ulama. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i daripada dulu lagi lah, ya, iaitu kita dengan buka kaki.
tegak dan buka. Ya, cuma yang baru-baru ni lah, ya, dia rapat sebagainya, itu terpulanglah pada diri sendiri. Ya, mazhab Syafi'i kita daripada dulu lagi memang terbuka. Ya, wallahu a'lam. Dan lebih jauh daripada rupa-rupa malas mengangkat siku, kerana bahawasanya menghampar seperti menghampar anjing tidur itu, jadilah seperti anjing. Dan memberi ketahuikan oleh kelakuannya itu dengan menghina dan memuduh-muduhkan sembahyang. Menghuduhkan sembahyang. Bukan, memudah-mudahkan sembahyang. Ini kanta juga aku ni baca Jawi ni. Dan kurang ambil peduli dan jaga dengan dia, dan kurang berhadap kepadanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, habis kita membicarakan bab sujud. Maknanya ni dah kali kedua ke kali ketiga dah bab sujud. Ya, mudah-mudahan kita dapat solat dengan lebih sempurna dengan hadis-hadis yang dibacakan tadi itu. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Bab ma jaa fi iqamatis sulbi idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i was sujud. Bab menyatakan membetulkan tulang belakang bila mengangkat kepala daripada rukuk dan i'tidal. Dengan bila mengangkat kepala daripada rukuk, yakni i'tidal. Mengangkat kepala daripada sujud, iaitu juga duduk antara dua sujud. Di sini ada hadis menceritakan bagaimana kita nak i'tidal dengan cara yang betul. Pertama, i'tidal daripada selepas rukuk. Mana i'tidal yang sah di sisi hukum syarak. Dan juga kita nak i'tidal, kita nak duduk tegak selepas daripada kita sujud. Ketahuilah kiranya saudaraku, sebenarnya i'tidal dan duduk antara dua sujud itu dituntut akan dia, dan jadilah dia dua rukun bagi sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Dalil atas tuntut i'tidal dan duduk antara dua sujud itu ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya Anil Bara ibni Azib qala kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maf'ulun bih idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud qariban minas sawa. Diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib, katanya adalah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu bila rukuk ia dan bila mengangkat kepalanya daripada rukuk, iaitu ketika i'tidal ia, dan bila sujud dan bila mengangkat kepalanya daripada sujud, iaitu duduk antara dua sujud baginda. Maka empat perkara itu hampir bersamaan panjang masa perhentian semuanya. Iaitu tidaklah sama panjang masa perhentiannya itu, bahkan hampir bersamaan sahaja. Ini nak tengok kesempurnaan ketika kita rukuk dan juga ketika kita i'tidal. Dan juga bukan ini nak tengok i'tidal dan duduk antara dua sujud. Cerita tentang itulah. Hadis ini, hadis Al-Bara ini, ya, merupakan hadis hasan lagi sahih. Kerana dua rukun itu, yang pertama i'tidal dan juga yang keduanya duduk antara dua sujud, adalah merupakan rukun pendek. Dua tu rukun pendek. Ya. Jadi bila rukun pendek, kedua-dua rukun tersebut dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh dipanjang-panjangkan sama seperti rukun-rukun yang lain. Rukun yang lain berdiri, qiyam, kita boleh panjang. Bacalah lama mana nak baca sekalipun surah-surah selepas surah Al-Fatihah. Sehari semalam pun tak apa nak baca kalau sanggup. Kan? Kita qiyamul lail malam, solat tarawih. Semayang, ya, satu juzuk habis, tak ada masalah. Berdiri lama. Sebab dia rukun yang panjang. Sama juga ketika kita nak rukuk, ketika kita rukuk dan juga sujud, dua tu juga rukun yang panjang. Zikirlah banyak mana sekalipun,
dengan zikir subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya, kalau kita solat seorang-seorang sunat, ya, dan kita kata, ulama kata sunat 11 kali zikir tersebut, itu yang afdal. Solat berjemaah bagi imam sunat 3 kali, lebih jadi makruh, ya, kerana menyusahkan jemaah di belakang. Baik, jadi semuanya rukun-rukun panjang. Nak sujud berapa lama pun sujudlah, ya, tak ada masalah. Nak sujud, di akhir sujud kita, solat kita itu, kita berdoa kepada Allah sepanjang-panjang doa pun boleh, tak ada masalah. Cuma doa dalam hatilah bila kita berbahasa Melayu. Ya. Jadi dua rukun yang kita bincangkan ini, i'tidal dan juga duduk antara dua sujud, dua itu merupakan rukun pendek. Bila rukun pendek untuk sujud, untuk kita i'tidal, tidak boleh melebihi membaca bacaan surah Al-Fatihah lama kita i'tidal. Tak boleh lebih daripada surah Al-Fatihah. Kalau kita i'tidal lebih daripada lama kita berdiri baca surah Al-Fatihah, maka batal solat kita. Batal solat. Sama juga ketika kita duduk antara dua sujud, itu juga rukun pendek. Tidak boleh melebihi panjang kita membaca tahiyat. Tahiyat tak boleh lebih daripada panjang kita membaca tahiyat. Lebih daripada itu, sama juga batal solat kita. Sebab dia merupakan rukun pendek. Sebab tu kita i'tidal, kita duduk antara dua sujud, kita bacalah, ya, apa sahaja ayat-ayat ataupun zikir-zikir yang telah pun ditetapkan, yang telah pun diajar oleh Rasulullah dan juga diterangkan oleh para ulama. Zikir-zikir yang tertentu tu sahaja. Baik. Masalah i'tidal, masalah saja, ya. Memanglah kitab ni macam tu, cara dia nak membahagikan dia punya tu, ya, dia punya cerita dia, perenggan-perenggan dia. I'tidal dan hukumnya. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, tiada memadai seseorang sembahyang yang kuasa atasnya bahawa ia i'tidal hal keadaannya berdiri. Bila mengangkat ia akan kepalanya daripada rukuk, suatu dan dengan ketiadaan i'tidal hal keadaannya berdiri. Bila ada ia daripada orang yang kuasa atas berdiri betul, dan barang yang ada ia daripada berdiri dengan ketiadaan i'tidal, tiada memandang akan dia. Wah, ayat dia, ya, ayat kitab lama, berbelit sikit. Di sini nak bagi tahu bahawasanya bila kita i'tidal, sekiranya kita berkuasa untuk berdiri tegak ketika i'tidal, maka kita wajib berdiri tegak ketika i'tidal. Andai kata kita berkuasa berdiri tegak i'tidal kan kita berdiri tegak kan, ya, sami Allahu liman hamidah, tegak. Tapi kita sengaja tidak berdiri tegak, tidak sempurna i'tidal kita, tidak sah solat kita. Sebab itu merupakan salah satu daripada rukun solat. Kita berkuasa nak berdiri tegak i'tidal, tiba-tiba kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, separuh je, Allahu Akbar. Kita boleh tak berdiri tegak, kita sami Allahu liman hamidah, macam ni duduk. Padahal kita boleh ni tegak ni, tapi kita macam ni duduk, bersedia nak turun sujud ni, ya. On your mark, get set, go, pum, sujud. Tu dia, ya. Jadi tidak sah solat kita. Itu maksud dia, ya. Sebab tu kalau kita boleh berdiri dengan sempurna tegak i'tidalnya, maka kita mesti i'tidal dengan sempurna dalam qadar tamak-ninah. Tamak-ninah qadar tasbih, satu kali tasbih kepada Allah Subhanallah contohnya. Itu tamak-ninah. Jadi kita berdiri tegak. Kena sempurna i'tidal kita. Tak sempurna, maka tak sempurnalah rukun tersebut, menyebabkan solat kita tidak sah. Itu maksud dia. Tapi kalau i'tidal kita dah buat apa yang termampu, contohnya ikut kemampuan kita, tak apalah. Itu memanglah kemampuan kita duduk sebegitu, kerana mungkin kita menghadapi masalah kesihatan.
Sujud dengan tiada i'tidal, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan jikalau mengangkat seseorang akan kepalanya daripada rukuk, maka syak ia akan bahawa ada ia i'tidal, kemudian selepas sujud ia atau turun sujud oleh tersungkur masalan, nescaya mengulang ia akan i'tidal, dan tiada terbilang sujudnya hingga i'tidal ia hal keadaannya berdiri dahulu daripadanya. Dan jika diperbuatnya nescaya tiada terbilang dengan itu rakaat daripada sembahyang. Jadi apa pun yang kita buat dalam sembahyang ini ialah mesti kita tahu apa yang kita buat. Kita niatkanlah apa yang kita buat, iaitu lintasan hati. Maknanya bila kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, i'tidal dengan sempurna. Bila kita nak turun sujud, kita pun turun sujud dengan sempurna. Yang kita tahu bahawasanya kita memang nak turun sujud. Tapi andai kata kita bangun i'tidal, dah tegak, tiba-tiba kita tersungkur turun sujud, maka sujud itu tidak dikira. Kerana kita tak berniat untuk turun sujud, tetapi kita tersungkur. Jadi kita kena bangun balik semula dalam keadaan i'tidal, dan kita turunlah sujud semula dengan niat kita bersujud. Dia tak boleh tak sengaja. Kita i'tidal, tiba-tiba orang tolak, boom, ke bawah. Tak apalah, kita pun terus sujudlah. Itu tak boleh. Sebab kita tak berniat untuk turun sujud. Kita tak sengaja turun sujud sebab orang tolak. Jadi kita kena ulang balik, reverse balik. Kita kena berdiri balik, tidak balik dengan sempurna, dan turun sujud dengan niat kita untuk bersujud. Itu dia. Jadi dalam sembahyang ni macam itulah. Apa pun sekiranya kita buat secara accidentally, secara tak sengaja, tak dikira sebagai telah menyempurnakan rukun tersebut. Mesti kita buat itu dengan sengaja kita. Dengan sengaja kita, dengan niat kita untuk buat rukun tersebut, barulah dianya dikira sah. Ini dikira sah dari segi hukum fiqhnya. Jadi kalau tak sengaja, tak kira. Kena ulang balik. Tengah i'tidal, tiba-tiba angin tiup, boom, terbang kita ke depan, kita turun ke bawah. Tak apalah, halang-halang lah turun ni, turun-turun lah. Itu tak boleh. Kerana tidak sengajanya kita. Hanya kita mesti dengan sengaja. Baik. Masalah berdiri i'tidal dengan lama, apa hukumnya? Ni tadi ni. Saya dah bagi tahu sikit tadi tu. Hint-hint ni tadi tu. Okey lagi lah. Alhamdulillah. Boleh dah. Boleh lah ya. Boleh lah ya, insya-Allah. Boleh lah ya. Baik. Sikit lagi. Dalam lagi 5 minit insya-Allah. Kita sembang sikit tentang masalah ni. Berdiri i'tidal dengan lama, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, jikalau panjang pendirian i'tidal dengan sebab menyebut Allah Ta'ala, dengan berzikir Allah Ta'ala, dengan berdoa ia, atau lupa ia padahal tiada berniat dengan dia kunut, aku makruhkan yang demikian itu baginya. Dan tidak ulang dan tidak sujud sahwi. Masalah jikalau berdiri lama dengan sebab membaca Al-Quran, kerana bahawasanya membaca Al-Quran itu daripada amal sembahyang pada lain daripada ini tempat, dan ini tempat ialah tempat zikir lain daripada membaca Al-Quran, maka jika melebih padanya, maka tiada wajib atasnya sahwi. Dan kerana itulah, jikalau lama pendirian hal keadaannya diniatkan dengan dia kunut, nescaya adalah atasnya sujud sahwi. Baiklah. Jadi ketika i'tidal ini, kita antara lainnya tidak boleh berdiri lama melebihi pendirian, melebihi perdirian membaca surah Al-Fatihah. Jadi akan menyebabkan, kalau lebih akan menyebabkan batal solat. Jadi jika kita panjangkan
Iktidal kita itu dengan sengaja yang pertama diam yang panjang. Lepas kita iktidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, contohnya. Kita ambil yang ringkas. Tiba-tiba kita diam. Lama diam. Ya. Termenung kita. Ya, tanpa sebarang sebab. Ya, ini juga boleh membatalkan solat sekiranya lama berdiri kita itu, iktidal itu melebihi membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca kunut yang tak disyariatkan. Ya, kita lama iktidal itu, tiba-tiba kita duduk baca kunut. Walhal tidak pula kita disyariatkan baca kunut. Kita disyariatkan baca kunut dalam mazhab kita Syafi'i selepas solat pada solat waktu subuh. Antaranya. Yang kedua, bila kita solat tarawih. Kan solat tarawih di akhir solat witir. Ya, 15 akhir Ramadan. Itu antara contohnya. Tiba-tiba tanpa sebarang sebab kita baca kunut dalam mana-mana solat contohnya. Lama kita berdiri baca kunut itu, itu merupakan satu kesalahan. Sekiranya panjang masa lama itu melebihi membaca surah Al-Fatihah. Ya, kerana kita baca kunut bukan di tempat dia. Maka dua perkara ini, ya, ataupun kita zikir-zikir yang lain yang bukan zikir yang diajar, yang biasa dibaca ketika kita iktidal. Contoh, pun sama juga. Lamanya kita berdiri itu juga boleh membatalkan solat kita. Ya. Masalah duduk antara dua sujud dan kaifiatnya. Ya. Kata Imam Syafi'i dalam kitab maka kami suruh tiap-tiap orang yang sembahyang daripada laki-laki dan perempuan. Dia tak ada air. Takut terbabas. Tekak geli kembali. Geli kembali. Tak habis lagi lah geli tu. Kan? Kesan kan? Kesan Covid. Masalah duduk antara dua sujud, kaifiatnya. Kami suruh tiap-tiap orang yang sembahyang daripada laki-laki dan perempuan bahawa adalah duduk dalam sembahyangnya 3 duduk, iaitu bila angkat kepalanya daripada sujud 1. Yang kedua, bila mau duduk jangan duduk satu tu lah. Ya. Bila mau duduk janganlah duduk atas tumit, bahkan lipatkan kaki kiri dan duduk atasnya sebagaimana duduk tasyahud awal, iftirash. Dan bila mau berdiri daripada sujud atau berdiri daripada duduk, nescaya bertelekan dengan dua tangannya atas bumi dan bangun, maka tiada aku suka bangun dengan tiada bertelekan. Kerana bahawasanya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya adalah ia bertelekan atas bumi bila mau berdiri. Wallahu a'lam. Duduk iftirash, itu duduk antara dua sujud. Ya. Di sini dalam kitab ini dia bagi tahu, kata Imam Syafi'i dalam kitab dia tak suka sekiranya kita duduk dengan atas tumit. Ya, duduk atas tumit. Ya. Biasa kita duduk macam ni ya. Yalah kan. Ada juga yang duduk macam tu kan? Duduk macam tu. Jadi so dia akan duduk atas tumit dia. Dalam kitab Al-Um Syafi'i kata dia tak suka. Dia tak suka. Ya, tapi duduk itu sah, tak ada masalah. Ya, cuma dia tak suka duduk begitu. Dia suruh duduk iftirash, iaitu dengan kaki kiri lipat ke dalam, kita duduk di atas kaki kiri kita tu dan kaki kanan kita tegakkan. Inilah kedudukan yang lebih afdal. Ya, khususnya dalam mazhab kita Syafi'i. Dan lepas itu bila kita nak bangun ke atas, kita nak berdiri untuk rakaat seterusnya contohnya. Ya. Dalam kitab dalam mazhab Syafi'i, suka sekiranya kita nak bangun itu kita tekan dulu tempat kita duduk, tempat kita ke bumi, baru kita bangun. Bukan selepas kita duduk tu kita terus bangun.
Ya. Jadi sunat kita tekan dulu tangan kita untuk kita bangun, meneruskan solat kita rakaat yang seterusnya. Ya. Ini semuanya perkara-perkara sunatlah yang ada dalam mazhab kita Syafi'i. Ya. Tapi bila dah sunat ini adalah juga beberapa khilaf di kalangan ulama. Cuma saya kita cerita dalam mazhab Syafi'i lah, ya. Sebab kita di Malaysia, insya-Allah, ya. Jadi dah berbunyi loceng tadi tu. Saya berhenti kat situ je lah, ya, insya-Allah, ya. Nanti kita akan sambung lagi nanti kalau ada kesempatan, masih lagi diberi peluang, ya. Kita sembang-sembang tentang hadis, ya, menegah kita ayyubadiral imam birruku' was sujud, menegah kita daripada mendahului imam, menyegerakan imam, ya, kita berlumba dengan imam untuk rukuk dan sujud, insya-Allah. Ada hadisnya, kita bincangkan nanti, insya-Allah, ya, di pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan pada pagi ini dapatlah, kita ambillah sebagai manfaat. Ya, yang pertama itulah, ya, mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita buat secara yang terbaik, yang tersempurna mungkin, dan kita meninggalkan segala apa yang Allah larang. Kita cubalah tinggalkan apa yang Allah larang daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Nabi kita dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, untuk puasa kali ini cubalah yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.